Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Jami' Tirmizi. Bab yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah bab yang ke-69. Bab ma ja'a fi su'ril hirrah. Bab ma ja'a fi su'ril hirrah. Bab tentang sisa jilatan kucing. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. Itulah satu hadis di bawah bab 69 ini. Ada satu hadis sahaja, kita telah membacanya bersama-sama dengan komentar Imam Tirmizi selepas beliau mengemukakan hadis di bawah bab ini, iaitu hadis. Kalau bab sebelum ini, bab 68 ialah tentang sisa jilatan anjing, maka sesuailah. Kalau selepas itu Imam Tirmizi buat pula bab tentang sisa jilatan kucing. Maknanya antara dua jilatan binatang itu berbeza. Satunya sama ada kerana najis atau perlu dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan air tanah, sebagai ta'abbud, mengikut saja apa yang Nabi SAW perintahkan, supaya membasuh sisa jilatan anjing sebanyak 7 kali. Jadi ikut sajalah, mengikut setengah-setengah ulamanya, mereka kata bukan kerana anjing itu najis, tetapi oleh kerana Nabi SAW suruh, perintah supaya basuh dengan cara begitu, maka kita buatlah, kita laksanakanlah. Segala perincian tentang sisa jilatan anjing telah pun kita bincangkan pada bab sebelum ini, iaitu bab 68. Hari ini kita akan bincangkan tentang su'ril hirrah. Su'r jamaknya as'ar, bermaksud sisa, bekas, lebihan jilatan kucing. Dalam satu bekas itu, kucing jilat dengan lidah dia, jilat air, atau kita kata minumlah, kita kata kucing cara dia tu minumlah air dalam sesuatu bekas. Selepas itu masih ada lagi banyak lagi air di dalam tu. Apa hukum air itu?
dan bekas itu, apakah ia najis atau tidak. Itulah maksud bab ini. Oleh kerana di hujung bab sebelum ini, bab 68, baik kita tengok dahulu. Bab 68, ini dia bab 68, bab ma ja'a fi su'ril kalbi. Bab sisa jilatan anjing. Itu 68. Di hujung hadis di bawah bab ini, iaitu hadis 61, disebutkan wa idza walaghat fihi al-hirrah ghusila marratan. Jika bekas itu dijilat oleh kucing, nescaya dibasuh 1 kali. Kalau anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah, air tanah, maka kucing disebutkan sekali. Kenapa disuruh basuh juga sekali itu? Adakah kerana najisnya atau tidak? Kalau kita kata tidak, maka boleh jadi juga perintah supaya basuh 7 kali sisa jilatan anjing itu tidak kerana najisnya. Tidak kerana najisnya, sebagaimana kucing tidak kerana najis, anjing pun begitu juga. Tapi kenapa berbeza tu? Sebab itu setengah-setengah ulama kata najis tu bukan najis biasa, tu najis berat tu. Sebab tu sampai diperintahkan supaya 7 kali basuh. Ikut mana-mana pun tak apalah. Jadi ada disebut di hujung hadis ini tentang sisa jilatan kucing. Jadi perlu bekasnya itu, bekas yang mengandungi air, sisa kucing itu perlu dibasuh sekali. Jadi apa kedudukannya? Kerana najis ke tidak? Itu dalam bab ini, hari ini kita akan bincang. Bab tentang sisa jilatan kucing. Ishaq bin Musa al-Ansari meriwayatkan kepada kami, katanya ma'an. Jadi yang mula-mula ni, perawi yang mula-mula disebut ini maksudnya Imam Tirmizi lah yang kata begitu. Imam Tirmizi kata Ishaq bin Musa al-Ansari meriwayatkan kepada kami. Jadi yang kata begini ialah Imam Tirmizi. Kenapa dia kata kepada kami? Ini kerana Ishaq bin Musa itu menyampaikan hadis ini ketika Imam Tirmizi bersama-sama dengan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, dalam kelas lah kita kata, dalam satu majlis ramai. Bukan dia meriwayatkan hadis ini kepada Imam Tirmizi seorang sahaja. Katanya, yang ini kata Ishaq bin Musa al-Ansari, ma'an, meriwayatkan kepada kami. Katanya, Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Daripada Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah. Daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, isteri anak Abu Qatadah. Siapa Kabsyah ni? Kabsyah binti Ka'ab bin Malik ni, Ka'ab bin Malik ni sahabat. Siapa Kabsyah ni? Isteri anak Abu Qatadah. Isteri anak Abu Qatadah. Abu Qatadah tu sahabat Nabi juga. Bahawa Abu Qatadah masuk menemuinya atau masuk ke rumahnya. Kata beliau, yakni Kabsyah, maka aku menuangkan air untuknya berwudu. Jadi dia tolong tuangkan air dalam satu bekas untuk dia berwudu. Tiba-tiba seekor kucing datang hendak meminumnya, nak minum air. Abu Qatadah memiringkan bejana supaya kucing itu dapat minum. Jadi dia pun senggingkan, miringkan, condongkan bekas air wuduk itu supaya kucing yang hendak minum air itu dapat minum. Kabsyah berkata, Abu Qatadah tahu bahawa aku sedang memperhatikannya. Maka beliau pun berkata, apakah engkau hairan, wahai anak saudaraku? Aku menjawab, ya.
Beliau pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing tidak najis. Ia hanyalah haiwan yang biasa berkeliaran di sekelilingmu. Yang sentiasa berkeliaran di sekelilingmu. Ni minat tawafin alaikum awit tawafat. Itu kita gabungkan terjemahan tawafin dan at-tawafat. Seterusnya komentar Imam Tirmizi. Sebahagian perawi meriwayatkan daripada Malik. Dia, yakni Kabsyah, adalah isteri Abu Qatadah. Namun yang benar ialah dia isteri anak Abu Qatadah. Ada perawi, setengah-setengah perawi meriwayatkan daripada Malik, dia kata Kabsyah ni isteri Abu Qatadah. Padahal yang betulnya tidak begitu. Isteri anak Abu Qatadah. Bukan isteri Qatadah itu sendiri. Abu Qatadah itu sendiri. Jadi Imam Tirmizi perbetulkan riwayat sesetengah pihak daripada Malik yang menyebutkan begitu. Kata Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah dan Abu Hurairah. Ini orang panggil riwayat fil bab. Dalam bab ini bila dia kata begitu, mana dipanggil riwayat fil bab. Riwayat dalam bab ini atau riwayat yang berkenaan dengan tajuk bab itu juga. Ada kena-mengena lah dengannya. Daripada sahabat yang lain. Kemudian Abu Isa berkata lagi, yakni Imam Tirmizi, ini adalah hadis hasan sahih. Itulah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat bahawa sisa minum kucing tidak mengapa. Tidak menajiskan bekas itulah, air dan bekas yang menampung air itu. Dan ini adalah hadis yang paling baik dalam bab ini. Itu komentar Imam Tirmizi lagi. Malik menganggap elok hadis ini. Hadis ini hadis jayyid, elok hadis ini. Iaitu daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Tidak ada siapa pun telah mengemukakannya dengan lebih sempurna daripada Malik. Maksud Malik ni, yang disebut Malik ni maksudnya ialah Imam Malik rahimahullah. Tidak ada siapa pun telah mengemukakannya dengan lebih sempurna daripada Malik. Baiklah, kita balik semula ke tempat mula-mula tu. Jadi saya tidak banyak bincang lah dari sudut bahasa tu. Kita tak bincang sebab untuk orang-orang yang mengguna bahasa Melayu ni tak perlu sangat tahu benda tu. Tak perlu sangat. Misalnya su'ril hirrah. Dari sudut bahasa saya tidak bincangkan. Padahal kalau kita tengok di dalam syarah-syarah, khususnya dalam bahasa Arab, maka ada dibincangkan semua ni. Mungkin kepada setengah-setengah orang dia tak tahu su'ri ni perkataan apa, mufrad ke atau jamak. Kalau kita kata mufrad, maka bagaimana jamaknya, wazan jamaknya, yang bentuk jamaknya. Sebab bentuk jamak ni banyak dalam bahasa Arab. Bentuk jamak banyak dalam bahasa Arab. Walau bagaimanapun, sebagai peringatan, saya nak beritahu kepada yang betul-betul nak mendalami hadis, seharusnya dia mengetahui juga perkara-perkara seperti ini. Cuma untuk bacaan umum masyarakat Melayu ataupun orang-orang yang guna bahasa Melayu, saya rasa tidak perlu kita bincang dengan lebih banyaklah tentang bahasa tu, kecuali di tempat-tempat yang saya fikir perlu. Baru saya bincang. Kalau tidak, tidaklah. Contohnya saya nak bagi contoh ni. Dua syarah Tirmizi
Satu Tuhfatul Ahwazi, ni Tuhfatul Ahwazi. Cuba tengok ni. Bau maja' fi su'ril hirrah. Dia tak ada bincang pun tentang su'ur tu apa. Ini syarah yang ringkas. Lepas tu, sekarang ni dah ada macam takmilah lah. Takmilah ataupun tatimah kepada kitab Tuhfatul Ahwazi ini, namanya Ithafut Talib Al-Ahwazi. Kalau kita tengok di dalam kitab ni, Syarah Tirmizi juga, dia macam menyempurnakan lagi kitab Tuhfatul Ahwazi yang sedia ada tu. Jadi di sini dia bincang, dia bincang semua tu. Dia bincang. Contohnya tentang hirrah, su'ril hirrah. Hir itu pun dibincangkan dari sudut bahasa lah. Jadi benda-benda macam ni saya tak bincang lah di dalam syarah kita tu, sebab tidak diperlukan sangat. Contohnya di sini, dia kata al-hir dengan kasrah ha, hir bukan har, dan tasydid ra. As-sinnaur maksudnya, perkataan lainnya sinnaur. Jamaknya hirarah. Hirrah, hirarah jamaknya. Sama wazannya dengan qiradah. Qirdah, kera maksudnya kera. Qiradah jamaknya. Wal untha muannafnya hirrah. Kalau muzakkarnya hir atau hirrah. Jamak hirrah hirar. Jamak hirarah. Ka qirab. Sama wazan dengan qirab. Qirab itu jamak kepada qirbah. Qirbah jamaknya qirabah. Qirab. Begitu. Fayyumi berkata al-hir az-zakar. Mana kucing jantan. Jamaknya hirarah. Seperti qird wa qiradah. Itu dari sudut bahasa lah. Unthanya, betinanya hirrah. Jamaknya hirar. Seperti sidrah dan jamaknya sidar. Sidar. Qalahul Azhari. Ini semua ahli-ahli bahasa semua. Jadi dia bincang sampai begitu. Jadi saya rasa tidaklah perlu kepada kita, walau bagaimanapun, kepada yang betul-betul nak mendalami, nak jadi ahli hadis betul dan mahir betul tentang kitab-kitab hadis ni, kena tahulah. Wa qala Ibnul Ambari. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat tahu tokoh-tokoh ahli-ahli bahasa tu, peranan mereka dalam kitab-kitab hadis dan dalam kitab-kitab yang lain sangat besar. Dia kata al-hir yaqa'u 'ala dzakar wal untha. Al-hir ini, lafaz ni untuk jantan dan betina digunakan kedua-duanya. Kadang-kadang mereka memasukkan ha pada muannasnya. Kalau kucing betina ada ha. Dan tasghir untha, tasghir bagi hirrah, kucing betina itu hurairah. Hurairah. Dengan perkataan inilah seorang sahabat yang terkenal dikunyahkan. Jadi Abu Hurairah itulah maksudnya. Abu Hurairah tu, kunyah tu pakai perkataan Hurairah ni lah. Hurairah ni daripada perkataan hirrah asalnya. Dan ini adalah bentuk tasghirnya. Jadi kepada yang tidak belajar kan, apa makna tasghirnya, apa banyak cerita lah. Walau bagaimanapun dalam kitab ni, apa yang tidak ada di dalam kitab asalnya, Tuhfatul Ahwazi ni, cuba tengok, di sini tak ada. Ada, ringkas saja. Dalam ni diceritakan dari sudut tu lah. Dari sudut tu. Intaha, habislah ceritanya. Jadi dia bagi rujukan, itu kelebihan kitab baru ni. Benda ni dapat kita lihat dalam kitab bahasa Qamus Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir. Cerita tadi semua tu. Dalam Al-Misbahul Munir. Dalam ni tak ada sebut. Ishaq bin Musa Al-Ansari. Kalau dalam kitab ni dia sebut dengan agak detail tentang perawi-perawinya, berbeza dengan kitab ini. Tak ada sebut pun Ishaq bin Musa tu. Ishaq bin Abdullah. Ishaq
bin Musa al-Ansari ni tak ada sebut pun. Terus disebut Ma'an. Ma'an tu ada sebut sedikit. Tapi berbeza dengan kitab yang satu lagi dia sebut. Walau bagaimanapun, oleh kerana perawi ini telah kita bertemu dahulu, sebab itulah dalam kitab ni tak sebut dah. Dia tak sebut dah. Sebab sebut dah dulu. Walau bagaimanapun dalam kitab ni dia sebagai peringatan lah. Terutamanya berguna kepada kita yang baru belajar tu. Dia sebut Ishaq bin Musa al-Ansari. Kunyahnya Abu Musa al-Madani. Qadi Naisabur. Dia ni hakim di Naisabur. Thiqah, mutqin. Yang ni perawi yang thiqah lagi teguh. Kalau buat begini, nombor 10 begini, makna dia ni perawi dari tabaqah yang ke-10. Perawi dari tabaqah yang ke-10. Tak 244, yang ni meninggal dunia pada tahun 244. Taqaddama fi, maknanya biodata dia ni telah pun berlalu dengan lebih detail. Jadi di sini dia sebut ringkas sajalah. Kalau dalam kitab satu lagi tu tak sebut langsung. Dalam bab kedua kitab ni, kitab Jami' Tirmizi ni, hadis kedua. Ini maksudnya. Bab kedua, hadis kedua. Di situ sudah kita bertemu nama ni. Perawi ni. Ishaq bin Musa al-Ansari. Baik. Oleh kerana nota yang saya buat ini, kadang-kadang kalau saya nak cepat, saya jadikan asas untuk syarah ni kitab Tuhfatul Ahwazi terlebih dahulu. Kalau saya sempat, saya buat lebih sedikit lagi. Ambil daripada tempat-tempat lain. Biasalah, begitulah cara kerjanya. Kita ada asas yang mula-mula, selepas tu ada tokok tambah daripada kitab-kitab lain. Biasalah saya buat begitu. Dan terutamanya kalau kita nak betul-betul menyiapkannya sebagai buku, jadi saya insya-Allah beriltizam untuk buat begitulah, dengan lebih detail lagi. Tapi sekadar untuk kuliah kita ni, saya rasa yang dalam Tuhfatul Ahwazi itu pun sudah sangat banyak dah. Sudah sangat banyak. Itu pun lebih daripada cukup dah. Tetapi kalau nak dalam bentuk seperti dalam syarah ni, dia bagi rujukan itu. Dia sebut hadis yang keberapa, bab berapa dulu dia sebut. Ma'an bin Isa bin Yahya al-Ashja'i maulahum. Maulahum. Jadi bukan dia ni daripada keturunan Ashja'i betul. Maula mereka sahaja. Abu Yahya itu kunyahnya Al-Madani Al-Qazzaz thiqah thabt. Dia ni min kibar, termasuk dalam orang tua dari tabaqah ke-10. Meninggal dunia pada tahun 198. Taqaddama fi, yani fil bab ats-tsani wal hadits ats-tsani tahtahu. Bab kedua dalam hadis kedua di bawahnya. Di bawah bab kedua. Di sana sudah ada. Jadi Ishaq bin Musa meriwayatkan daripada Ma'an, ini kita telah bertemu dah sebelum itu. Dalam nota ni saya ada buat ringkas lah. Ma'an 818 boleh dikatakan saya ambil di situ je, tak ada tambah lagi. Lain kali kalau ada masa saya akan tambah lagi lah, ataupun tak perlu dah sebab sudah berlalu dah, sudah ada dah. Jadi kalau yang sudah ada tu sepintas lalu sajalah sebut tentangnya. Ma'an bin Isa bin Yahya al-Ashja'i, seorang perawi thiqah lagi teguh, thabt. Kata Abu Hatim, beliau ialah murid Malik yang paling teguh. Paling kokoh. Paling teguh atau paling kokoh. Paling kuat lah. Kalau di kalangan anak murid Malik, dia ni yang paling teguh. Ma'an. Dan bahkan dia ada Muwatta' sendiri. Riwayat dia daripada Imam Malik. Jadi Muwatta' Imam Malik ni salah satunya Muwatta' riwayat Ma'an. Riwayat Ma'an bin Isa. Murid kepada Imam Malik.
Dan ia dianggap sebagai perawi atau murid Imam Malik yang paling teguh. Jadi kuatlah mana kedudukannya tu. Nampak? Ma'an. Ini dalam kitab ni, dia ulang lagi. Saya tidak ulang dah. Sama seperti pengarang Tuhfatul Ahwazi, dia tidak ulang dah sebab sudah berlalu dah. Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, Abu Abdullah Al-Madani, Al-Imam Al-Hujjah. Ni dalam kurungan macam ni, tabaqah ketujuh. Mana perawi dari tabaqah ketujuh. Biodatanya juga telah berlalu pada bab 2 di dalam hadis keduanya. Mana sudah ada di sana. Bab 2, hadis kedua. Tengok di sanalah. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. 819 Al-Ansari Al-Madani, seorang perawi thiqah, lagi hujjah. Jadi hujjah ni lebih kuat lagi daripada teguh itu. Ishaq adalah salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Ada semua dalam Bukhari, Muslim, apa semua ada. Beliau meninggal dunia pada tahun 132 Hijrah. Itu dah secara ringkas saja saya sebutkan di sini. Sedangkan di dalam kitab ini Ithaf At-Talib Al-Ahwazi ada tambahan lagi. Mana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Abi Talha tu sahabat Nabi lah, Abu Talha. Dia meriwayatkan daripada ayahnya Abdullah bin Abi Talha. Daripada Anas, Abdul Rahman bin Abi Amrah, Tufail bin Ubay bin Ka'ab, Ali bin Yahya bin Khalad Al-Ansari, Abi Murrah, Maula Aqil bin Abi Talib, dan lain-lain. Dalam ni dia sebut, dia ambil daripada perawi mana? Daripada siapa lagi? Dan orang yang meriwayatkan daripada dia siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Al-Auza'i, Ibnu Jurayj, Malik, Hammam, Abdul Aziz Al-Majishun, dan sekumpulan perawi yang lain. Itu yang meriwayatkan daripadanya. Agak detail. Setakat ni saya tidak masukkan lagi lah yang detail ini. Jadi boleh dilihat di sini ya. Kata Ibnu Ma'in, thiqah, hujjah. Abu Zur'ah, Abu Hatim dan An-Nasai berkata thiqah dia ni. Abu Zur'ah berkata, wa huwa ashharu ikhwatih. Di kalangan dalam adik-beradik dia, dialah yang paling masyhur dan paling banyak meriwayatkan hadis. Muhammad bin Sa'ad meriwayatkan daripada Al-Waqidi, katanya Malik la yuqaddimu alaihi fil hadithi ahadan, tidak mengutamakan orang lain sesiapa pun dalam bab hadis ni daripada dia. Mana Malik memang mengutamakan hadisnya berbanding orang lain. Dan dia meninggal dunia pada tahun 132. Wa kana thiqah kathir al-hadis, banyak meriwayatkan hadis. Amr bin Ali berkata, beliau meninggal dunia pada tahun 34, mana 134. Setengah ulama kata 130. Hakahu Ibn al-Hadza fi Rijalil Muwatta. Ibn al-Hadza menyebutkan dia ni sebagai salah seorang perawi Muwatta. Wa afada, dan dalam Ibn al-Hadza kata nama ibunya iaitu Ummu Salamah binti Rifa'ah bin Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Jadi panjang lagi lah ceritanya. Dalam Sunan Tirmizi ni saja, hadis dia ada 12 hadisnya di dalam Sunan Tirmizi. Itu kalau kita nak tengok yang detail lah. Kalau tidak nak tengok yang detail, memadai dengan apa yang saya setakat ini tulis di sini. Ini pun sudah memadai, insya-Allah. 820. Daripada Humaidah. Yani Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ni meriwayatkan daripada Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah. Al-Ansariyah, Al-Madaniyah. Humaidah ni orang Ansar, daripada keturunan Ansar. Al-Madaniyah. Humaidah adalah isteri Ishaq bin Abi Talha. Dan beliau merupakan ibu Yahya bin Ishaq. Seorang perawi makbul. Mana kalau disebut perawi makbul ni, perawi bertaraf hasan lah. Beliau terbilang salah seorang tabi'iyat.
Humaidah ni perawi makbul. Terbilang salah seorang tabi'iyat, tabi'i lah. Ibnu Hibban telah menyebut Humaidah sebagai perawi thiqah. Sebagai perawi thiqah. Humaidah tu. Jadi yang kebanyakannya sebut dia perawi makbul. Jadi thiqah dengan makbul boleh bersama, boleh bersama. Kemudian Humaidah meriwayatkan daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Di sini riwayat perawi perempuan daripada perawi perempuan. Dan sebelum itu perawi lelaki. Kedudukannya sama saja dalam bab hadis ini. Dalam bab hadis perawi lelaki dengan perempuan sama saja. Yang pentingnya keadaan, kedudukannya itu. Kalau kuat, kuatlah. Kalau tak kuat, tak kuatlah. Sama seperti lelaki juga. Tak ada bezanya. Ia tidak seperti dalam bab syahadah, kesaksian. Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Siapa Kabsyah ni? Beliau ialah isteri Abdullah bin Abi Qatadah. Menurut Ibnu Hibban, beliau salah seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kabsyah ni sahabat juga. Sahabat Nabi. Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni sahabat. Itulah wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Salah seorang daripada 3 sahabat yang di pulau kerana tidak pergi berperang. Isteri anak Abu Qatadah. Jadi Kabsyah ni isteri anak Abu Qatadah, iaitu Abdullah bin Abi Qatadah. Jadi cerita dia ni, cerita Kabsyah ni, cerita dia dengan mertua dia lah, Abu Qatadah tu. Bahawa Abu Qatadah nama sebenarnya ialah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Abu Qatadah ni sahabat Ansar. Beliau terkenal sebagai pahlawan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pahlawan berkuda yang hebat berkuda, dia Abu Qatadah. Sebab sahabat-sahabat Nabi itu ramai, macam-macam lah. Orang ni terkenal dengan syair. Jadi disebut penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni disebut Faris Rasulullah. Ini pahlawan yang cukup hebat menggunakan kuda. Pahlawan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Abu Qatadah. Jadi Kabsyah ni menantu dia lah. Menantu dia. Bahawa Abu Qatadah masuk menemuinya. Mana Abu Qatadah pergi ke rumahnya lah. Masuk menemuinya. Atau masuk ke rumah. Yang ni pergi ke rumahnya lah. Biasalah mertua pergi berjalan ke rumah menantu, rumah anak. Jadi menantu tu berkhidmat lah kepada mertua. Zaman dahulu tak ada paip air ni. Zaman sekarang tak payah dah begitu. Ambil wuduk sendiri lah, buka paip tu ambil lah. Zaman dulu air tu ada dalam bekas. Boleh nak guna sendiri pun, sebelah tangan curahkan air tu, lepas tu basuh-basuh, begitulah seterusnya sebagaimana Nabi SAW sendiri buat. Tapi kalau menantu tu nak khidmat, bagus juga. Jadi ini khidmat menantu kepada mertua, contohnya. Dan ini menunjukkan dalam bab ibadat boleh juga seseorang itu mendapat bantuan orang lain. Nabi SAW sendiri pun pernah juga sahabat curahkan air untuk dia berwudu. Jadi senanglah dia boleh tadah dengan kedua belah tangan, dia basuh kedua belah tangan, terus tanpa curahkan air dalam sebelah tangan, lepas tu basuh kedua-dua. Mungkin air itu lebih jimat dengan cara begini. Begitu kata beliau, yakni Kabsyah, maka aku menuangkan air untuknya berwudu. Jadi dia tuang air. Inilah seperti yang kita lihat di sini. Tiba-tiba seekor kucing datang hendak meminumnya. Abu Qatadah memiringkan bejana supaya kucing itu dapat minum. Kabsyah berkata, jadi Abu Qatadah sambil dia tengok pada menantu dia tu. Abu Qatadah tahu bahawa aku sedang memperhatikannya. Maka beliau pun berkata, apakah kau hairan
wahai anak saudaraku. Dia tengok, jadi perhati hairan lah. Tengah-tengah nak berwuduk tu boleh lagi nak berbuat baik kepada binatang pun. Tidak kata terputus mualaf wuduk itu dengan sebab melakukan sekadar itu sahaja. Sekurang-kurangnya dapat pengajaran kepada kita perkara-perkara seperti itu. Dan kalau di celah-celah tu diselangi dengan perkara lain sekejap sahaja, itu tidak memutuskan mualaf perbuatan yang berturut-turut yang dikehendaki dalam berwuduk itu. Aku menjawab, ya. Heranlah sebab tak pernah tengok orang lain buat begitu. Beliau pun berkata, jadi di sini, apakah engkau hairan, wahai anak saudaraku? Jadi anak saudara ni, adakah ini anak saudara dia? Ya tidak. Kabsyah bukanlah anak saudara sebenar Abu Qatadah. Abu Qatadah menyerunya dengan berkata, wahai anak saudaraku, semata-mata berdasarkan adat orang-orang Arab yang memanggil orang lebih muda untuk menyatakan kasih sayang dan kemesraan dengan ya bena akhi, wahai anak saudaraku kalau lelaki. Ya bena ammi, wahai anak pakcikku. Atau ya benata akhi, wahai anak perempuan saudaraku, dan lain-lain. Dia akan guna begitu. Kalau kita orang Kelantan lah terutamanya, ya bena akhi, ya bena ammi, ya benata akhi dan sebagainya ini, kita terjemahkan dengan mek. Apakah engkau berasa hairan, mek? Mek, hairan ke? Gitu. Mek, kalau dalam bahasa luar tu saya tak pasti. Kalau Kelantan, mek. Mek, hairan ke? Mek. Orang Kelantan ni, mek ni macam-macam. Mek ni untuk anak, untuk orang lebih muda pun mek. Kadang-kadang untuk ibu dia pun dia panggil mek juga. Mek juga. Untuk nenek dia pun dia panggil, ada juga yang panggil mek. Jadi itu bergantung kepada adat lah. Adat. Kalau di sini, kalau kita nak terjemah ikut bahasa Kelantan, mek lah. Mek, hairan ke? Kau hairan ke melihat perbuatanku? Padahal ia bukanlah anak saudara sebenarnya. Semua tu kalau guna begitu, bukan menunjukkan anak saudara sebenar. Mungkin juga yang dimaksudkan dengan saudara itu ialah saudara seagama. Saudara seagama. Sebab apa? Sebab ayah tu sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh jadi saudara tu satu generasi, iaitu sahabat, sama-sama sahabat. Bahkan Kabsyah ini pun Ibnu Hibban dan lain-lain mengatakan dia juga sahabat. Satu kali sahaja bertemu dengan Nabi SAW, melihat Nabi dan dalam keadaan beriman. Sahabatlah tu. Jadi Kabsyah tu tak tahulah berapa kali dia bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu tu syaratnya berhadapan lah. Walaupun dia buta. Sahabat juga. Walaupun buta, tak dapat melihat Nabi. Tapi dalam satu majlis berada bersama Nabi, kira-kiranya kalau dia celik, dia nampak Nabi. Itu sahabat lah. Sekali bertemu pun. Nak ceritanya, keberkatan Nabi itu. Bertuahnya Nabi SAW. Sekali saja bertemu dengan dia pun, kesan dia lain, berbeza. Berbeza dengan orang lain. Sebab itulah, kedudukan sahabat ni di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat istimewa. Sangat istimewa. Kalau di dalam kitab-kitab rijal sebut saja sahabat, habis selesai masalah. Tak tahu dengan lebih detail tentangnya pun tak jadi masalah. Tak perlu tahu dia tu perawi macam mana, tak perlu.
Kira-kiranya semua sahabat tu diterima baik. Itu kedudukan dalam apa nama ni istilahnya disebut as-sahabah kulluhum udul. Sahabat-sahabat itu semuanya adil. Bila adil, selesailah masalah. Tak ada timbul masalah dhaif ke apa, tak timbul dah. Tak tahu nama pun tak apa. Tahu dia tu sahabat saja. Itu pun sudah selesai. Yang dibincangkan ialah perawi-perawi di bawah daripada sahabat. Bermula daripada tabi'in kena bincang. Kena tahu siapa dia. Tak tahu tak boleh. Jadi majhul. Jadi dhaif hadis tu. Tapi kalau sahabat tak tahu detail dia, tak jadi masalah. Hadis itu tidak menjadi dhaif. Asalkan perawi-perawi lain selesai. Perawi-perawi lain beres semuanya. Jadi dikira baguslah. Kecuali kalau perawi lain itu bermasalah, maka sahabat yang hebat, yang terkenal pun tidak akan menjadikan hadis itu sahih. Yang menentukan ialah perawi-perawi di bawah sahabat itu. Sama ada hadis itu hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, atau sahih, dia bergantung kepada perawi di bawah. Bermula daripada tabi'in dan seterusnya sampai kepada pengarang kitab itu. Termasuk pengarang kitab itu sendiri pun. Perlu ada jarh dan ta'dil. Terikat dengan hukum jarh dan ta'dil. Begitu caranya ya. Begitu caranya. Baik. Aku menjawab, kata Kabsyah, ya. Beliau pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok, sahabat ni apa-apa pun rujukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi itu menjadi dalil dalam agama kita. Daripada hadis seperti ini kita dapat tahu kucing itu najis ke tidak najis. Nabi SAW sendiri bersabda, kucing tidak najis. Ia hanyalah haiwan yang biasa berkeliaran di sekelilingmu. Jadi ini termasuk dalam kaedah raf'ul haraj. Jadi salah satu kaedah fiqh ataupun asas prinsip dalam fiqh Islam, syariat Islam, ialah raf'ul haraj. Hadis-hadis seperti ini menjadi sandaran bagi kaedah itu. Iaitu dalam agama ini tiada kesukaran. Itu raf'ul haraj. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Itu dalam Quran. Allah langsung tidak meletakkan dalam agama ini sebarang kesukaran kepada kamu. Jadi raf'ul haraj, tidak ada kesukaran dalam agama ni, memang asas. Memang prinsip syariat Islam. Kalau susah, itu tidak begitu. Agama Islam tidak menyusahkan. Itu kalau dalam Quran. Kalau kita nak kata asas bagi kaedah itu dalam hadis mana? Jadi jawabnya salah satunya ni. Sebab ia binatang atau haiwan yang biasa berkeliaran di sekeliling kita, maka susah kita nak menjaganya. Itu termasuk dalam umum balwa. Satu lagi kaedah lain. Jadi kaedah umum balwa pun asasnya hadis ini juga. Kaedah raf'ul haraj pun asasnya hadis ini juga. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu ayat tu, firman itu pun merupakan sandaran juga, asas juga. Itulah rujukannya bagi kaedah tu. Jadi kaedah dalam agama ni, dalam syariat ini, dia ada landasan dan sandaran yang kuat. Sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis, atau daripada kedua-duanya. Kalau ada kedua-duanya macam di sini, kuat sangatlah tu. Tapi yang itu saya belum masukkan lagi di sini. Saya hanya mengambil daripada Tuhfatul Ahwadhi setakat ini untuk memenuhi keperluan kuliah kita lah, sekadar itu sahaja. Di sini kita ada nota 824. Saya rasa saya dah baca agak banyak, jadi sekarang ni saya nak orang lain lah pula baca sebagai sambungan perbincangan, iaitu nota 824. Silakan, kalau ada sesiapa nak baca, silakan.
Siapa nak baca? Saya baca dulu Maulana. Siapa ni? Zul'izi Nurdin. Zul'iz. Kenapa saya nampak nama peserta kita ni semakin kurang ni, Zul'iz? Tak pasti mungkin kerja kot Maulana. Begitulah kita kelas kita ni kan. Macam itulah. Jadi memanglah sebab hari Sabtu ni kan, sebab tu saya pun kadang-kadang jadi terpaksa juga. Sebab hari Sabtu, hujung minggu ni, kalau ada apa-apa majlis, ada apa-apa majlis lah kita kata, keluarga ke apa ke, biasanya hari Sabtu, hari Ahad. Jadi itu terpaksa lah. Jadi sama-sama kita kena faham lah. Saya pun faham juga. Kalau malam tu nampak, kalau Abu Daud tu agak ramai juga kan. Padahal tidak hari Minggu. Tidak hari Minggu. Sebab mungkin orang tak ke mana-mana pada masa tu. Jadi begitulah. Nak jaga kelas ni susah sebenarnya. Istiqamah. Kalau boleh istiqamah, bagus sangat lah. Tapi yalah, tak dapat tidak, macam saya sebut tadi lah. Ini kita buat kuliah ni hujung minggu. Jadi banyaklah hal itu, hal ini. Kadang-kadang awal ketika buat jadual itu tak ada lagi. Lepas tu baru ada. Saya sendiri pun jadi faham lah. Soal uzur, tak berapa sihat, itu cerita lain pula. Manusia begitulah. Cuma saya mengharapkan kalau boleh jaga itu lebih baiklah. Sebab itu istiqamah. Kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang nak sangat keramat, orang kata keramat, orang kita kata karamah tu keramat lah. Wali-wali ni keramat, benda-benda pelik. Kata mereka tidak. Sebenarnya istiqamah tu lebih baik daripada 1000 keramat. Kita 1-2 keramat pun sibuk dah. Berasa hebat dah. Mungkin kalau ada dapat keramat, mungkin bersungguh juga, berterkaman juga. Kita tidak sedar sebenarnya. Istiqamah itu sendiri adalah keramat. Boleh istiqamah mengajar kita hadis sampai berpuluh tahun. Penat juga tu nak istiqamah. Kalau boleh istiqamah, itu pengalaman saya mengajar Sahih Bukhari dulu. Guru tak bertukar, murid tu bertukar-tukar. Sebab apa? Masing-masing yang belajar tu dia bukan remaja, semuanya. Bukan ada masa, dapat bagi masa sepenuhnya. Ramai daripada kita ni pegawai-pegawai, ada kerja-kerja sendiri dah. Jadi kadang-kadang dia kena bertukar daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi itu tak dapat dielakkan. Maka berlakulah begitu. Itu pengalaman saya. Akhirnya orang lain dah jadi. Susah juga nak istiqamah ni. Setengah-setengah tu sampai mati. Tak sampai mati macam mana, main berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Nak jaga tu susah. Saya dulu mengajar Bukhari di Masjid Kubakrian ni. Masjid tempat saya duduk ni lah, Kubakrian. Lepas habis tu pihak jawatan kuasa bertemu lagi, imam apa semua minta saya sambung lagi. Saya kata cukup lah. Itu pun berapa belas tahun. 2 kali seminggu. Bukan 2 kali sebulan, 2 kali seminggu. Itu pun belah-belah tahun nak istiqamah payah. Tapi alhamdulillah sampai habis juga saya mengajar di situ. Sama juga dengan Sahih Muslim di Masjid Langgar, tak jauh lah daripada Kubakrian ni. Sampai habis juga itu istiqamah, kena jaga. Istiqamah ni penting sebenarnya. Kalau kita dapat istiqamah, baguslah. Itu bagi saya lebih. Betul lah yang ulama kata lebih daripada 1000 keramat lagi. Tak perlu tunggu keramat. Tak perlu. Ini pun lebih dah.
daripada keramat-keramat yang lain kalau kita dapat istiqamah. Dan betul-betul mengadap, mengadap buku, mengadap nota betul. Jangan sambil yalah, saya pun faham, kadang-kadang kita ni dah tua, macam-macam lah latar belakangnya peserta kita ni. Tak boleh duduk dengan bersila terus, kena berlunjuk dan sebagainya. Itu tak jadi masalah. Sekadar itu. Tapi kalau boleh, janganlah sambil tidur kalau tanpa uzur. Sebab dia akan menyebabkan kita terlena. Itu masalahnya. Kecuali kalau uzur tu lain lah. Ikut mana-mana pun dengan cara kita online ni lebih terbuka lah. Adab yang asal itu perlulah dijaga. Sebaik-baiknya. Walaupun kita tahu memang kita ada banyak masalah. Banyak cabaran. Tanggungjawab yang lain. Jadi begitulah. Bleber sikit. Ni siapa nak baca ni, silakan. 824 Zul'iz baca silakan. 824. Al-Baghawi berkata di dalam Syarah As-Sunnah, mungkin kucing diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khadam atau hamba yang sentiasa berkhidmat kepada tuannya di dalam rumah. Seperti tersebut di dalam firman Allah berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'. Bermaksud kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Surah An-Nur ayat 58. Mungkin juga baginda mengumpamakan kucing dengan orang-orang yang berkeliaran mencari keperluan hidupnya. Maksud baginda ialah menyatakan ada pahala untuk orang yang bersimpati kepada kucing, sebagaimana adanya pahala untuk orang yang bersimpati dengan orang-orang yang susah dan memerlukan bantuan. Makna pertama itu bagaimanapun lebih popular dan merupakan pendapat pilihan kebanyakan ulama. Itulah juga yang dianggap sahih oleh Nawawi di dalam Syarah Abi Daud. Kata beliau, sekumpulan ulama tidak menyebut pun makna yang lain selain itu. Jadi makna pertama itulah yang dipilih oleh Imam Nawawi dan sekumpulan ulama. Dia tak sebut makna lain. Tapi kalau kita pakai makna kedua ni, ada juga itu ulama yang berpendapat begitu. Jadi ini sebenarnya untuk makluman lah peserta-peserta sekalian, saya boleh dikatakan terjemah saja. Jadi sambil-sambil itu kalau nak belajar terjemah, boleh juga tengok di sini. Itu sebagai panduannya. Sekejap ya. Ni. Qala al-Baghawi fi syarh as-sunnah, yahtamil annahu shabbahaha bil mamalik min khadam al-bait alladhina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Ni yang saya sebut tadi, saya ambil di sini kan. Jadi kalau yang nak belajar terjemah tu, sambil-sambil tu boleh tengok juga di sini. Kadang-kadang begitu. Jadi sebelum siap dengan betul-betul sempurna, saya puas hati sebelum ada tokoh tambah di sana sini, sekadar ini dahulu adanya. Itu pun saya tidak ambil semua juga, pilih-pilih. Kalau berkait dengan bahasa-bahasa tu macam yang ni, saya tak bincang mana lah. Innaha laysat binajasin. Ada yang kata binajisin. Itu saya tak sebut di sini. Saya tak sebut. Binajasin pun ada di dalam Al-Quran. Innamal musyrikuna najasun. Najas. Dengan makna najis juga. Kalau bahasa Melayu orang tak sebut najas, orang sebut najis. Jadi kedua-duanya boleh. Ini saya tak ambil lah perbahasan tentang bahasa tu. Tapi yang ini asalnya. Boleh dilihat di dalam Tuhfatul Ahwazi. Silakan Zul'iz, baca lagi terus. Di dalam hadis di atas selepas tersebut minat tawafin alaikum, tersebut pula awit tawafat. Kedua-duanya sama jua daripada segi erti asalnya, iaitu haiwan yang biasa berkeliaran di sekelilingmu. Cuma at-tawafin
mengisyaratkan kepada ramai lelaki atau jantan. At-tawafat pula bererti ramai wanita atau betina, dan ia diathafkan kepada Ya, at-tawaf, atafkan. diathafkan kepada at-tawafin atau dengan au. Menurut Ibnu Malik, au itu diguna untuk menyatakan syak perawi. Perawi ragu tentang mana satu daripada dua perkataan itu sebenarnya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW atau perawi di atasnya. Kata Ibnu Hajar, perkataan au di situ bukan diguna untuk menyatakan syak perawi, tetapi untuk memberi erti tanwi, kepelbagaian. Tanwi', kepelbagaian. Memandangkan di dalam beberapa riwayat lain bukan au yang tersebut di situ. Sebaliknya wa'au. Wow. Sebaliknya wow. Jadi wat-tawafat. Jadi bukan awit tawafat, tapi wat-tawafat. Lepas tu teruskan. Artinya ialah kedua-dua jantina kucing mungkin saja keluar masuk ke dalam rumah kita. Jadi tanwi' itu maknanya tidak kata yang keluar masuk dalam rumah kita ni kucing jantan saja, kucing betina pun ada. Jadi sama ada kucing jantan ke atau kucing betina ke, kedua-duanya tidak najis. Dan kedua-duanya mungkin saja keluar masuk dalam rumah kita. Apalagi kalau kita mengambil kira setengah-setengah riwayat, wow di situ bukan au. Wat-tawafat. Mana kucing jantan dan kucing betina itu selalulah keluar masuk dalam rumah kita dan hukumnya sama saja. Baik. Kucing tidak najis. Ia hanyalah, jadi daripada hadis ini kita tahu kucing itu tidak najis. Itu sabda Nabi. Menunjukkan bekas air ataupun air menjadi najis, salah satu sebabnya kerana yang meminum itu memang najis. Kalau ia tidak najis, maka tidak najislah. Air ataupun bekas itu tak perlulah dibasuh pun. Tak perlu dibasuh pun. Adapun dalam riwayat sebelum ini disebut basuh sekali itu sekadar langkah, mengambil langkah bercermat, lebih menjaga kebersihan itu sahaja. Bukan kerana kotor pun, jadi kotor pun bekas itu ataupun air itu, sehingga kita nak kata tak boleh guna dah air itu jadi air musta'mal. Tidak berlaku begitu. Sebab apa? Sebab kucing ini walaupun ia binatang yang tidak boleh dimakan, dagingnya itu tidak halal, tetapi maknanya dari satu sudut ia seperti dengan binatang-binatang buas yang lain juga. Jadi dengan sebab itu apa hukum sisa binatang buas yang lain pula? Atau burung ke apa ke semua tu? Macam mana? Itu akan kita bertemu dalam perbincangan akan datang. Seterusnya, sebahagian perawi meriwayatkan daripada Malik, dia, yakni Kabsyah, adalah isteri Abu Qatadah. Imam Tirmizi kemukakan ini sebagai bantahan sebagai teguran. Namun yang benar ialah dia isteri anak Abu Qatadah. Anak Abu Qatadah itu pula namanya Abdullah. Siapa Kabsyah tu? Bukan isteri Abu Qatadah. Setengah-setengah perawi di sini terkeliru. Mereka meriwayatkan daripada Malik, kononnya Malik mengatakan Kabsyah tu isteri Abu Qatadah. Padahal dalam riwayat yang kita baca sekarang ni, riwayat daripada Ma'an, juga daripada Malik. Tidak pula disebutkan Kabsyah itu isteri Abu Qatadah. Jadi riwayat inilah yang betul. Kalau ada kita bertemu riwayat lain yang meriwayatkan daripada Malik, kata Kabsyah ni isteri Abu Qatadah, itu tidak betul. Itu silap. Yang betulnya Kabsyah itu ialah isteri anak Abu Qatadah. Jadi dia tuang air itu bukan kepada suaminya, tapi kepada mertuanya. Kepada mertuanya. Kata Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah
dan Abu Hurairah. Yang ini selain daripada Kabsyah ni, ada lagi riwayat daripada Aisyah dan juga Abu Hurairah. Mana ini orang panggil riwayat fil bab. Imam Tirmizi mengisyaratkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang turut meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama dengan hadis yang kita telah baca tadi. Baik, riwayat Aisyah itu duduk di mana? Di mana apa nama ni adanya? Siapa yang meriwayatkannya itu dapat kita lihat dalam nota 825. Zul'id boleh baca lagi? Boleh. Silakan baca. 825, hadis Aisyah dikemukakan oleh Abu Daud daripada Daud bin Saleh bin Dinar At-Tammar daripada ibunya bahawa mauladnya bekas Tuan Mas ya. Tuan Mas wanitanya telah menghantarnya membawakan harisah sejenis kuih kepada Aisyah setelah pergi. Dia mendapati Aisyah sedang bersembahyang. Aisyah mengisyaratkan supaya diletaknya kuih itu. Tiba-tiba datang seekor kucing. Ia terus makan sedikit daripadanya. Setelah selesai bersembahyang, Aisyah memakan bekas yang dimakan oleh kucing itu seraya berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kucing tidak najis. Ia termasuk dalam haiwan yang selalu keluar masuk kepadamu. Sesungguhnya aku juga pernah melihat Rasulullah SAW berwuduk dengan menggunakan sisa air yang dijilat diminum oleh kucing. Hafiz Az-Zailani setelah mengemukakan hadis ini di dalam kitabnya Nashbur Rayah berkata, ia juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau berkata Abdul Aziz Ad-Darawardi telah bertafarrud bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Daud bin Saleh daripada ibunya dengan lafaz ini. Ibnu Majah dan Ad-Darqutni meriwayatkan hadis-hadisah daripada Amrah daripada Aisyah, katanya, aku sendiri pernah berwuduk bersama Rasulullah SAW dengan menggunakan air dari bekas yang sama, padahal air itu telah pun dijilat, diminum oleh kucing sebelum itu. Kata Ad-Darqutni, hadisah tidak mengapa dengannya. Demikianlah tersebut di dalam Nasbur Rayah. Jadi itu kedudukan hadis Aisyahnya, maknanya bertaraf hasan lah juga. Ia boleh saling menyokong dengan hadis ini. Jadi itulah yang Imam Tirmizi isyaratkan. Selepas itu, dia kata apa? Ini adalah hadis hasan sahih. Dia tidak kata sahih saja. Hasan sahih. Jadi antara yang hasannya ialah hadis Aisyah tadi. Jadi kata Imam Tirmizi ni hasan sahih bukan terhadap hadis yang kita sedang baca ni. Begitu. Apabila Imam Tirmizi kata hasan sahih terhadap selepas sesuatu hadis, ada kalanya hasan itu isyarat kepada hadis tertentu. Sahih itu isyarat kepada hadis tertentu. Begitu. Ada kalanya itu boleh dilihat di dalam muqaddimah Sunan Tirmizi yang kita telah edarkan sebelum ini. Kalau baca di situ, insya-Allah dapat fahamlah maksud Imam Tirmizi kata hasan sahih, hasan gharib, hasan sahih gharib dan sebagainya. Apa maksud? Dia memberi penilaian yang beberapa itu. Adakah untuk satu hadis atau untuk beberapa hadis? Itu sila lihat di dalam muqaddimah Sunan Tirmizi. Saya rasa dah dapat semua. Kalau tak dapat boleh dapatkan. Boleh dapatkan daripada pihak penganjur. Boleh dapatkan daripada pihak penganjur. Baik. Jadi itu kedudukan hadis Aisyah. Di mana ada hadis Aisyah tu kita telah sebut semua di sini. Jadi Az-Zailai siapa? Zailai seorang tokoh dalam mazhab Hanafi. Dia mengarang kitab Nasbur Rayah fi Takhrij Ahadithil Hidayah. Jadi kitab Nasbur Rayah ni satu kitab takhrij hadis.
Takhrij hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Hidayah sahaja. Hidayah tu rujukan utama lah dalam fiqh mazhab Hanafi. Jadi banyaklah hadis-hadis dalam tu. Jadi kedudukan hadis itu dibincangkan oleh Az-Zailai. Salah seorang tokoh lah. Ya. Hafiz Ibn Hajar juga ada buat takhrij juga terhadap hadis-hadis hidayah itu. Namanya Ad-Dirayah fi takhrij ahadithil hidayah. Ada juga. Padahal Hafiz Ibn Hajar itu Syafi'i, tetapi dalam bab ilmu ni terbuka. Ada kalanya khidmatnya itu kepada kitab yang bukan daripada karangan orang yang sama mazhab dengannya. Begitulah. Tapi kalau Nasbur Rayah ni, Zailai itu sendiri memang dia Hanafi. Jadi tujuannya apa? Kita boleh tahulah kedudukan hadis-hadis yang terdapat di dalam sesuatu kitab itu, khususnya yang berkait dengan hukum, itu perlu sekali diketahui kedudukannya. Supaya kita tahu yang mana dhaif. Kadang-kadang di dalam kitab-kitab fiqh pun ada juga hadis-hadis yang dhaif. Bahkan hadis yang maudhu' pun ada. Macam yang kita bincangkan semalam, iaitu tentang hadis air musyammas itu. Di dalam kitab-kitab fiqh memang ada. Tapi kita nak tahu kedudukannya, kena tengok kitab takhrij. Kitab takhrij hadis. Jadi Nasbur Rayah ni salah satu kitab takhrij. Dan ia bukan sejilid, banyak jilid. Banyak jilid. Itu bincang tentang hadis saja, bukan bincang tentang hukum-hukum fiqh dalam tu, tidak. Bincang tentang hadis saja. Jadi banyaklah kitab-kitab takhrij ni, misalnya kitab Al-Kashaf. Hadis-hadis banyak juga dalam tu. Kitab Az-Zamakhsyari itu tafsir tu. Ada orang yang mentakhrijkan hadis-hadisnya. Kitab tafsir Baydawi ada takhrij hadis yang terdapat di dalam kitab itu. Sebab kitab-kitab tafsir ni bukan semuanya hadis-hadis yang ada di dalamnya itu sahih, tidak. Bahkan maudhu' pun banyak. Dengan sebab itu perlu ada takhrij. Jadi takhrij ini, kerja takhrij ini sudah lama. Di kalangan umat Islamnya. Takhrij kitab, contohnya Ihya Ulumuddin, Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar, oleh Al-Iraqi dan lain-lain. Jadi itu semua takhrij kitab-kitab. Di zaman kita sekarang ni perlu kita tahu, salah satu zaman yang paling aktif. Kalau dulu takhrij kitab-kitab ni tak banyak. Sebab apa? Susah. Tak ada komputer. Zaman kita ni oleh kerana komputer dah ada dan orang semua guna komputer, alim ulama pun pandai guna komputer dah. Jadi hampir-hampir banyaklah kitab-kitab yang utama, kitab-kitab turath ditakhrijkan hadis-hadisnya. Jadi itu banyaklah membantu kita sebenarnya. Membantu kita. Hampir-hampir nak kata semua tu tidaklah lagi, banyak lagi kitab ni. Tapi kitab-kitab yang utama tu dah ada takhrijnya. Dah ada takhrij. Macam kitab tafsir Ibnu Katsir tu lagilah, kitab yang macam tu ada dah takhrijnya. Bahkan ada mukhtasarnya, macam-macam dibuat oleh ulama. Takhrij kitab-kitab yang besar-besar yang berpuluh-puluh jilid itu pun. Takhrij kitab Ibnu Hibban, takhrij kitab Al-Bazzar, takhrij kitab Mu'jam Al-Kabir Tabarani, semua sudah ada. Ini ada di zaman kita. Jangan kita ingat orang zaman kita ni tak buat apa. Semua khidmat dalam sesuatu bidang ilmu ni hanya dilakukan oleh orang suatu zaman. Jangan kita fikir begitu. Sebenarnya kalau kita mengikuti perkembangan ilmu ni, kita akan tahu bahawa paling banyak khidmat dalam bab takhrij ini di zaman kita.
Itu salah satu kelebihan lah, sumbangan umat ini kepada umat akan datang. Umat akan datang. Jadi memudahkan banyaklah. Banyak. Dengan sebab itu kita dapat tahu sekarang ni kalau kita sebut dalam kitab Ihya hadis ini maudhu', mungkin orang sibuk, bising. Tapi kalau kita sebut ini 3 orang ni pentakhrij dia, selain daripada Iraqi, Subki, selain daripada itu Zabidi, Murtada Az-Zabidi sendiri pun ada takhrij juga. Kalau 3-3 orang tu dah kata maudhu', apa nak kata lagi? Mereka itu bukan calang-calang orang. Az-Zabidi itu syarah kitab Ihya dalam tulisan halus 10 jilid. Murtada Az-Zabidi itu murid Syah Waliullah. Murtada Az-Zabidi ni murid Syah Waliullah. Tapi dia pergi menetap di Yaman. Pergi duduk di Yaman. Zaman tu bebas masa tu. Tak kisah nak pergi mana-mana ni, tak perlu visa-visa ni. Zaman tu. Senang nak pergi mana-mana pergi. Nak duduk jadi rakyat di situ pun duduk. Senang. Zaman sekarang ni susah. Nak jadi rakyat sesuatu negara tu bukan senang. Macam-macam syaratnya. Setengah-setengah negara tu memang senang pun. Dia buka pun peluang untuk orang pergi nak jadi rakyat dia. Ramai juga orang-orang kita pun yang pergi tahu-tahu terperangkap. Sudah dah jadi rakyat itu rupanya tidak lebih baik daripada negara asal. Dengan sebab itu kena fikir banyak perkara lah. Kena fikir banyak kali. Negara kita ni alhamdulillah, saya ada pengalaman banyak juga pergi negara tu, negara ni saya tengok. Antara yang terbaik dah kalau negara umat Islam. Jadi jangan gelojoh, jangan gopoh cepat-cepat sangat. Kadang-kadang nak pergi negeri lain. Orang-orang yang pergi ke negeri lain tu negeri asal dia susah. Antara bangsa yang paling ramai berhijrah ke negeri lain, 2 negara lah dalam dunia ni. Daripada dulu lagi, China dan India. Sebab negara mereka susah. India sekarang ni Bangladesh, Pakistan itu sama lah. Dulu asalnya India semua. Semasa Inggeris dulu tu, India di bawah jajahan Inggeris. Jadi pada masa tu susah semua pergi. Sebab itu dia pergi cari negara-negara yang duit dia tinggi, pendapatannya banyak, pekerjaannya mudah. Mereka ni banyak pergi. Tapi kalau kita tengok bangsa-bangsa ni, negeri-negeri yang susah dia tak pergi. Dia tak pergi, tak ada mana. Tapi satu ketika, suatu tempat itu mungkin maju macam di Yaman. Suatu ketika dahulu maju. Ramai orang pergi ke sana. Mencari pendapatan, mencari kedudukan. Tetapi kalau sekarang ni teruk. Antara yang termiskin dalam dunia. Antara yang termiskin dalam dunia. Jadi begitulah. Dengan adanya takhrij ni, terutamanya ulama-ulama yang dah meninggal dunia dan nama dia pun dah harum dah dalam masyarakat. Jadi kalau kita kemukakan pendapat mereka, mudahlah sedikit. Mudah sedikit. Itu faedah takhrijnya. Selain daripada memudahkan kita, menenangkan orang yang mendengar tu. Kalau kita kata ini hadis ni maudhu', siapa kata? Ni orang ni kata. Mereka tu semua dikenali. Sebab selepas mati manusia ni biasanya namanya harum, disebut baik. Disebut baik. Sementara hidup tu susah lah. Bukan main susah. Nak mengajar pun susah. Begitulah keadaan. Ujian tu. Semua ni ujian. Terima je lah. Terima lah dengan sabar. Itu tentang Az-Zailai. Jadi kalau kita nak tengok lah kitab dia tu, boleh nak tengok Az-Zailai ni. Ini kitabnya. Baik, saya tunjukkan. Di dalam Maktabah Syamilah ni ada banyak dah. Hampir-hampir, iyalah, banyak lagi boleh ditambah. Tapi sebahagian besar daripada kitab-kitab ni dah ada dah. Di dalam Nasbur Rayah. Keluar tu, Nasbur Rayah. Ini Nasbur Rayah. Az-Zailai. Jadi kitab ni cuba kita tengok. Kalau kita nak tahu tentang, cuba tengok. Nasbur Rayah li ahadithil hidayah ma'a hashiyati Bughyatul Al-Ma'i fi takhrij Az-Zailai. Dia ada bersama ni. Ada beberapa edisi pula ni.
Di pengarang dia Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Az-Zailai. Al-Mutawaffa, meninggal dunia pada tahun 762. Qaddama lil kitab Muhammad Yusuf Al-Banuri. Kitab ni ditakdim, ada pendahuluan oleh Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri. Ini adalah guru kepada guru saya, pengarang kitab Ma'arifus Sunan, itu Muhammad Yusuf Al-Banuri. Kemudian kitab ini ditashihkan dan dibuat hasyiahnya oleh Abdul Aziz Ad-Diobandi Al-Fanjani, Al-Fanjabi itu sepatutnya, hingga kepada Kitabul Hajj. Kemudian ia disempurnakan oleh Muhammad Yusuf Al-Kamil Puri. Ini semua ni orang India, Pakistan, India. Dan muhakkik dia Muhammad Awamah. Ni ulama Arab pula ni. Dicetak oleh penerbitnya Muassasah Ar-Rayyan Littiba'ah wan Nashr, Beirut, Lebanon. Dan dicetak juga oleh Darul Qiblah Lithaqafatil Islamiyah, Jeddah, Arab Saudi. Cetakan pertama pada tahun berapa ni disebut? Berapa juzuk? Ada 4 juzuk. Jadi dalam kitab ni, dalam Syamilah ni, kalau ada nombor muka surah, apa nombor jilid itu sesuai dengan yang dicetak. Muzayyal bil hawashi. Muzayyal bil hawashi ni lengkap dengan hasyiah. Nuskhah ni, edisi ni lengkap dengan hasyiah. Hasyiah ni jadi tulis oleh orang-orang tadilah yang disebutkan di atas tadi. Jadi nuskhah ini, edisi ini telah dibuat perbandingan lah dengan nuskhah-nuskhah lain. Maknanya kemah lah. Sudah ditahqiq dah. Ini kitab Nasbur Raya, ada 4 jilid. Ini bincang tentang hadis dalam kitab Hidayah saja. Takhrij hadis Hidayah. Kita di dalam 99 usul tu selalulah merujuk kepada Nasbur Raya ini. Nasbur Raya fi takhrij ahadith al-hidayah. Kemudian hadis Abu Hurairah 826. Hadis Abu Hurairah ni di mana pula? Mana tadi? Dzul Izz. Boleh baca lagi? Boleh, Maulana. Sila baca lagi. 826 hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan lafaz wa bihi qala hadatsana Al-Husain bin Ismail qala hadatsana Ahmad bin Al-Mansur qala hadatsana Abu Nadr qala hadatsana Isa bin Musayyab qala hadatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti dara qaumi min al-ansari wa dunahum dara darun fayashaqqun dhalika alaihim faqalu ya Rasulullah ta'ti daru fulan fala ta'ti darana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la anna fi darikum li anna fi darikum kalban qalu fa inna fi darihim sinnauran faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sinnauru sab'un. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi perkampungan satu kumpulan orang-orang Ansar, sedangkan berdekatan dengan perkampungan itu ada satu perkampungan yang lain. Penduduk perkampungan yang tidak dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa amat terkilan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata mereka, wahai Rasulullah, kenapa engkau datang ke perkampungan itu dan tidak pula datang ke perkampungan kami? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di perkampungan kamu ada anjing. Kata mereka, di perkampungan mereka ada kucing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing seperti binatang buas yang lain. Abu Isa berkata lagi, ini adalah hadis di bawah nota. Okay. Maksudnya ialah kucing seperti binatang buas yang lain, tidak najis dan jilatannya tidak menajiskan air. Berbeza dengan anjing kerana ia najis atau syaitan. Kehadirannya di sesuatu tempat menghalang malaikat daripada memasukinya. Jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sangat bersesuaian dengan para malaikat. Baginda tidak suka kepada apa yang tidak disukai malaikat.
Setelah mengemukakan hadis itu, Ad-Darqutni berkata, Isa bin Al-Musayyab, seorang perawi yang boleh diterima hadisnya, salihul hadis. Salihul hadis adalah salah satu lafaz ta'dil yang paling rendah. Ia menunjukkan perawi itu meskipun mempunyai sifat adalah, tetapi sedikit kelemahan ada padanya. Al-Hakim meriwayatkan hanya bahagian terakhir hadis itu sahaja, iaitu As-Sinnawrus Sab'un. Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ishaq bin Rahawai, At-Tahawi, Al-Baihaqi dan Ibnu Adi juga meriwayatkan hadis itu di dalam kitab mereka masing-masing dengan lafaz Al-Hurrus Sab'un. Al-Hirrus Sab'un atau As-Sinnawru Sab'un. Di dalam sanad semua mereka ada Isa bin Al-Musayyab. Ialah madar bagi Madar, madar. Ialah madar bagi semua saluran riwayat itu. Madar itu maksudnya paksi. Pergi ke mana-mana pun tengoklah saluran riwayat mana pun ada dia. Itu maksud madar, paksi. Teruskan. Dia seorang sahaja meriwayatkannya daripada Abu Zur'ah. Walaupun Ad-Darqutni mengatakan Isa bin Al-Musayyab salihul hadis dan Al-Hakim pula mensahihkan isnadnya, namun kebanyakan ulama rijal hadis menganggap Isa bin Al-Musayyab adalah seorang perawi dhaif. Imam Ahmad, Abu Daud, Abu Hatim dan An-Nasai, Ibn Hibban dan lain-lain telah mendhaifkannya. Az-Zahabi membantah pentashihan Al-Hakim. Beliau juga seperti orang-orang lain mengatakan Isa bin Al-Musayyab dhaif. Jadi maknanya riwayat Abu Hurairah ni berdasarkan kebanyakan ulama adalah dhaif. Riwayat fil bab yang diisyaratkan oleh Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Jadi riwayat Abu Hurairah ni mengikut setengah-setengah ulama yang mutasahil, mereka kata hadisnya hasan. Tapi bagi orang yang mengatakan Isa bin Musayyab itu dhaif, maka hadis itu mereka anggap dhaif. Mereka anggap dhaif. Walau bagaimanapun ia dapat menyokonglah sebagai syahid, boleh kita kemukakan sebagai syahid. Jadi ini menunjukkan beberapa hadis ini menunjukkan kucing sisa jilatannya tidak menajiskan air kerana ia tidak najis. Begitu juga dengan binatang-binatang buas yang lain. Jadi bekas minuman dia tu tidak menajiskan. Sisa dia tu boleh kita guna pula untuk berwudu, untuk mandi wajib dan sebagainya. Air tidak jadi najis. Misalnya musang ke, ataupun serigala ke, ataupun harimau ke, di dalam hutan tu, tempat minum air di kolam. Jadi air itu boleh kita guna ke. Itu akan ada dalam perbincangan akan datang. Masih panjang lagi perbincangan ini. Oleh kerana perbincangan itu masih panjang, saya rasa setakat itu dah dulu. Abu Isa berkata lagi, ini adalah hadis hasan sahih. Jadi 827. Ia diriwayatkan oleh Malik. Diriwayatkan juga oleh Malik. Ini hadis Kabsyah tu, hadis Kabsyah yang kita bincangkan hari ini. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ad-Darqutni. Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram berkata, ia disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Di dalam At-Talkhisul Habir, ini takhrij juga, ini kitab takhrij juga. Hafiz Ibnu Hajar, dia banyak, beberapa kitab takhrij dia tulis. Jadi cabang-cabang bidang hadis tu dia banyak tulis. Sebab itu dia sangat terkenal, Hafiz Ibn Hajar. Bukan Fathul Bari sahaja, macam-macam bentuk kitab-kitab hadis. Misalnya hadis hukum sahaja, dia tulis Bulughul Maram. Kitab takhrij hadis, takhrij Ahaditsir Rafi'i Al-Kabir, ini At-Talkhisul Habir. Itu takhrij kepada kitab Rafi'i. Kitab Rafi'i itu menjadi asas pula kepada kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi. Jadi dalam tu banyaklah hadis-hadisnya. Hafiz Ibn Hajar takhrijkan hadis-hadisnya. Di dalam At-Talkhisul Habir pula beliau
Yang Hafiz Ibn Hajar berkata, ia disahihkan oleh Bukhari, Tirmizi, Al-Uqaili dan Ad-Daraqutni. Mana hadis yang Imam Tirmizi kemukakan tadi, yang kita baca tadi, mengikut sekian ramai ulama-ulama hadis adalah sahih. Jadi kalau hadis Abu Hurairah ada yang dhaif, hadis Aisyah ada yang hasan, ia saling menguatkan. Ia menguatkan lagi. Ia tidak bercanggah lah, tidak bercanggah dengan hadis yang kita baca sekarang ni. Jadi antara yang terbaiknya ialah hadis yang kita baca sekarang ni lah. Walaupun ada yang mempertikaikannya, tapi boleh katakan keseluruhan lah, keseluruhan ulama menerimanya. Termasuk Imam Bukhari juga mengatakan sahih hadis itu. Hadis Kabsyah tu lah. Hadis Kabsyah tu. Kemudian panjang lagi perbincangannya. Saya rasa kita tangguh dululah kuliah ini untuk akan datang. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Perbincangan seterusnya akan disambung nanti. Wallahu a'lam. Maulana, satu soalan. Hukum jual beli kucing, Maulana. Ya. Itu termasuk dalam perkara khilaf. Termasuk dalam perkara khilaf. Ini asal. Tak apa. Termasuk dalam perkara khilaf. Setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh. Sebab dia pegang dengan hadis Nabi SAW melarang daripada harga anjing dan kucing. Dia pegang dengan hadis itu. Setengah-setengah ulama kata tidak. Bahkan anjing pun kalau dalam mazhab Hanafi, mereka kata boleh. Jika anjing itu tidak anjing biasa-biasa lah. Anjing yang dipelihara, diajar, ada faedahnya lah, anjing yang pandai lah. Begitu juga kucing, bila ada munafaatnya, ada faedahnya boleh. Itu termasuk dalam perkara khilaf. Termasuk dalam perkara khilaf. Kalau nak tengok, kita boleh tengok di sini ya. Kita tak bincang lagi di situ, insya-Allah. Saya tak pasti. Saya tulis ke tidak bahagian itu. Kalau tak tulis, sepatutnya dimasukkan juga. Ini termasuk dalam perkara khilaf lah, itu secara ringkas. Saya belum masukkan lagi rasanya. Cuma di sini dia dalam Tuhfatul Ahwadhi ni dia ada petik, para ulama berkata elok memelihara kucing berdasarkan hadis-hadis ini. Adapun hadis hubbul hirrah minal iman, sayangkan kucing itu sebahagian daripada iman, itu maudhu'. Itu hadis maudhu', itu tak boleh pakai. Tak ada itu. Kalau sekadar nak pelihara itu boleh. Mana ni tadi? Jadi kalau secara ringkas dah dapat dah kesimpulan tu, iaitu khilaf lah dalam perkara ini. Saya nak tanya pasal bangkai laut tu, macam ikan tu. Ya. Kalau ketika bangkai tu dah lama terapung, macam yang dah dimakan oleh ikan lain tu, tapi masih lagi elok, contohnya macam tempat-tempat sejuk tu, macam mana tu Maulana? Boleh makan. Tak ada apa. Ni. Baru bertemu. Dalam kitab satu lagi ya. Akhraja Muslim fi sahihihi. Imam Muslim dalam sahihnya daripada hadis Jabir meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb was sinnaur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada harga anjing dan sinnaur. Sinnaur itu kucing lah. Fayakunu hadha mimma kharaja 'anil asli al-madhkur bidalil. Jadi ini berdasarkan hadis ini terkeluarlah kucing ni daripada yang diharuskan. Hadis ini menunjukkan harus memelihara kucing. Dan apa-apa yang harus kita memeliharanya, ambil manfaat dengannya, harus juga kita menjual dan memakan harganya. Jadi berdasarkan setengah-setengah ulama dia pakai umum ni. Umum. Sebab ada manfaat kan boleh kita nak pelihara, boleh nak ambil manfaatnya, boleh. Jadi bolehlah dijual dan dimakan harganya. Mana kita nak jual, nak beli boleh. Kecuali kalau ada dalil. Jadi setengah-setengah ulama dia pakai hadis inilah.
yang mengecualikan anjing dengan kucing tak boleh. Sebab mereka pegang dengan ni. Orang yang kata boleh tu dia pegang dengan umum, yang asal. Bila boleh kita pelihara, bila boleh kita ambil munafaat dengannya, maka haruslah. Begitu. Inilah asasnya. Jadi ada khilaf lah dalam masalah ni, ada khilaf. Anjing tu sendiri pun masih ada khilaf lagi. Tapi jumhur ulama mengatakan tak boleh lah kalau anjing tu. Kalau babi apa semua tu tak boleh. Yang ada munafaat, ada guna, misalnya beruk untuk naik nyo, naik pokok kelapa tu, ada munafaatnya, boleh lah. Begitu juga munafaat-munafaat lain, ikan peliharaan lah, akuarium ataupun burung dan sebagainya, itu boleh. Bila boleh, makna boleh lah. Jadi munafaat kita berasa suka hati, senang hati, seronok. Itu pun boleh dah. Sebab Allah SWT menjadikan segala di langit di bumi ni untuk kita manusia. Khalaqalakum, untuk kamu, untuk munafaat kamu. Kalau kamu rasa ada munafaat, kamu dapatlah. Cuma kalau kita pelihara ikan ke dalam akuarium ataupun kucing ke ataupun burung dan sebagainya, kita kena jagalah. Sebab kita letak dalam sangkar kan, dia tu terbatas pergerakannya. Jadi jaga makan, minum, kena jagalah. Kalau tidak berdosa kita. Berdosa. Saya nak tanya pasal bangkai laut tu, macam ikan tu. Ya. Kalau katakan bangkai tu dah lama terapung, macam yang dah dimakan oleh ikan-ikan lain tu, tapi masih lagi elok, contohnya macam tempat-tempat sejuk tu, macam mana tu Maulana? Boleh makan. Tak ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum Maulana. Okay, saya nak tanya satu, saya Kamarudin, saya nak tanya satu berkaitan dengan macam rusa ni, sekarang ni dah diternak. Kita boleh masukkan dia sebagai binatang an'am tak? Tidak. Tetap tidak termasuk. An'am ni tidak begitulah. Tetapi mungkin ada ulama yang akan mengatakan begitu. Itu fiqh, masalah fiqh, boleh ijtihad. Tetapi berdasarkan yang kita terima daripada zaman Nabi SAW yang disebutkan dalam Quran, itu tidak termasuk. Sebab kira asal dia tu bukan begitu. Itu lebih kuatlah, wallahu a'lam. Setakat yang saya faham, begitulah, tak termasuk. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni Cikgu Rashid ni di Bandar Baru. Ya. Ada banyak perkara ni Maulana ni, ada perkongsian, cadangan dan soalan lah. Silakan. Yang mana patut respon Maulana respon lah, kalau tak patut ayah lah. Ya. Tadi saya nak tanya tentang kucing dengan harimau tu, sama atau tidak. Dan ada dijawab tadi lah. Cuma ni saya nak kongsi, saya dapat kajian sains, kajian air liur kucing dan anjing. Sebab kajian memang air liur kucing tu tak ada bakteria, bukan tak ada tapi sedikit dan tidak berbahaya. Yang air liur anjing memang banyak bakteria. Dan ada bakteria yang tidak dikenal pasti pun lagi. Berbahaya tu perkongsian lah. Ya, bagus. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Kamarudin tadi. Siapa? Nak tanya Kamarudin. Kamarudin, ya. Nak tanya yang berkaitan dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi tu. Kemana saya punya sahadat? Yang mana tu? Yang Tirmizi tadi. Berkaitan dengan jilatan kucing tu. Oh, yang pertama lah. Jilatan kucing tu. Yang hadis yang Tirmizi cakap ada hadis Aisyah tu. Ya. Berkaitan jilatan kucing ke kucing tu najis, Maulana? Seperti yang kita baca tadi lah. Ia merujuk jilatan kucing ke merujuk kucing tu najis? Kedua-dua sekali. Ini hadis Aisyah. Kalau kita baca di sini, kedua-dua sekali. Satunya Harisah, ada orang bawa kepada Aisyah kan? Betul. Harisah jenis kuih. Jadi kuih itu dimakan oleh kucing. Maknanya ini bukan cecair ni. Betul.
Bukan cecair. Jadi maknanya tiba-tiba datang kucing, ia terus makan sedikit. Setelah selesai bersemayam, Aisyah memakan bekas yang dimakan oleh kucing. Ini menunjukkan bekas-bekas binatang yang seperti ini, kucing atau lipas atau kita kata semut dan sebagainya, itu tidak menajiskan. Cumanya mungkin dari segi kebersihan lah, kalau kita nak jaga kesihatan apa semua tu, mungkin juga binatang-binatang itu, serangga-serangga tu boleh bawa penyakit juga. Tapi dari segi secara umumnya, tidaklah setiap daripada serangga itu bawa penyakit. Pada dasarnya kalau nak kira dari segi najis atau tidak najis, maka dikira tidak najis. Jadi di sinilah dia kata dimakan oleh kucing. Aisyah makan. Ini menunjukkan tidak najis lah. Bekas dia tu. Sama ada cecair macam air ataupun kuih. Kuih. Kek. Kalau kita kata kek. Lepas tu dia sebut Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya kucing tidak najis. Menunjukkan tidak najis lah. Ia termasuk dalam haiwan yang selalu keluar masuk kepadamu seperti tadilah, seperti hadis yang usul yang kita baca tadi. Lepas tu dia juga, Aisyah juga dalam hadis tu sebut dia pernah melihat Rasulullah berwudu dengan menggunakan sisa air yang dijilat oleh kucing. Jadi semua ini menunjukkan tidak najis lah. Gitu. Yang Abu Hurairah tu, Maulana? Yang Abu Hurairah ni macam kita sebut tadi kan? Sebab dia sebut haiwan tu kan? Mana? Abu Hurairah, bawah dia tu. Ya, di bawah ni. Ya. Dia sebut haiwan tu je, tak ada berkaitan jilatan tu. Maksudnya, kucing tu seperti binatang-binatang buas yang lain lah. Harimau ke, serigala ke, apa ke. Dari segi bekas minumnya itu tidak najis. Ataupun Tamizi ni dia refer pada hadis yang sebelum ni, Maulana? Ini maksudnya Abu Hurairah ni kah? Abu Hurairah kan sebelum ni kan ada berkaitan Abu Hurairah. Kalau yang itu kita ada perbincangan lagi, insya-Allah tak habis lagi. Oh, sebab Abu Hurairah tu kan ada jilatan kucing kat dalam tu kan? Betul. Hadis sebelum ni. Betul. Tapi hadis itu mudraj. Hadis tu bukan saya. Bahagian itu bukan Nabi yang kata. Oh, okey, faham. Itu dalam perbincangan akan datang ada. Kita tak sempat baca habis tadi. Okey, faham. Saya keliru kat situ lah sebab saya tengok Abu Hurairah ada juga dekat yang hadis pertama yang kita baca sebelum ni tu. Ya. Saya ingat dia refer padanya tu. Itu mudraj. Maksudnya di sini yang lain lah, yang lain. Sebab kalau kira jilatan kucing ni Tamizi Abu Daud pun ada, Maulana. Ya, betul. Saya cek ada Abu Hurairah ni, Abu Daud yang 65 ni tu. Ya. Mudraj juga. Okey. Okey, itu je lah. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum, Maulana. Waalaikumsalam. Maulana, saya nak tanya hadis yang Aisyah tadi tu, yang jilatan kucing, yang kucing makan kuih tadi tu, dia sebut dalam hadis itu tadi, Aisyah memberi isyarat dia solat. Ya, betul. Jadi adakah ini beri kefahaman kepada kita, solat isyarat itu ketika kita solat tu kita boleh beri isyarat ataupun komunikasi pada seseorang? Boleh. Memang solat sunat terutamanya boleh saja kita isyarat, suruh dia letak. Boleh. Cuma jangan bercakap lah. Isyarat saja tidak membatalkan solat. Dan itu dilakukan bukan oleh Aisyah saja. Nabi SAW pun ada buat begitu. Isyarat dalam solat boleh. Walaupun memahamkan. Orang yang tengok dia faham maksud apa. Tak jadi masalah. Dan itu tidaklah bercanggah dengan khusyuk. Sebab itu jangan kita ingat khusyuk ni semata-mata tak bergerak. Tidak. Khusyuk tu hati. Jadi sahabat-sahabat ni termasuk Nabi sendiri. Kadang-kadang dia berjalan, dia nak pergi buka pintu. Kebetulan pintu tu sebelah kiblat lah. Kira-kiranya. Dia berjalan pergi buka pintu dan dia hundur balik. Boleh macam tu. Jadi pergerakan seperti itu, isyarat ke apa, ini salah satu bukti lah. Bukti tambahan lah. Yang menunjukkan boleh begitu, isyarat. Terima kasih, Maulana. Untuk sebenarnya sunat je, Maulana.
sembahyang fardu pun kalau perlu boleh. Sembahyang fardu pun. Cuma sembahyang fardu kena lebih jagalah. Lebih cermat sikit. Walau bagaimanapun masih boleh lagi syarat itu.